Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana memberikan saya peluang membahas Tita Diraja Duli Yang Maha Mulia Yang Perdana Agung. Saya juga ingin menjunjung kasih ke atas Tita Diraja ke bawah tuanku yang juga mengutamakan agenda rakyat dan kemakmuran negara. Tuanku juga menyentuh tentang perlunya semangat kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, di mana setiap tindakan dan keputusan mestilah dibincang secara sepakat demi masa depan rakyat dan negara. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucap syabas dan tahniah kepada kerajaan Madani dan Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri di atas kejayaan mengutip hasil yang terbanyak dalam sejarah pada tahun 2024. Kadar pertumbuhan KDNK yang mencapai 5.9% dengan perdagangan melipasi 2 trilion ringgit Malaysia pada 9 bulan pertama. Pelaburan bertambah berkaitan teknologi tinggi dan digital serta nilai ringgit kembali kukuh dan kadar pengangguran kekal rendah. Walaupun kerajaan fokus kepada pembenteras rasuah dan telah guna kuasa, tidak kurang pentingnya kerajaan juga harus menyelesaikan masalah-masalah pokok dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara dan rakyat. Antaranya cabaran dihadapi negara sekarang dan diwarisi oleh kerajaan Madani adalah isu-isu berkaitan Sabah dan Sarawak, di mana banyak perkara tertunggak sekian lama sehingga ketidakpuasan hati yang kian terpendam dan sekarang kini tercetus dan terbongkar. Antaranya isu hak-hak keistimewaan, hak otonomi dan hak perlembagaan yang dipersetujui semasa penubuhan Malaysia. Isu-isu ini perlu diselesaikan. Contohnya hak perlindungan perlembagaan atau constitutional safeguard seperti terkandung dalam peringgan 6 dan peringgan 7 laporan IGC, dan pindaan perlembagaan memerlukan persetujuan Sabah dan Sarawak di bawah artikel 161E perlembagaan. Isu 40% hasil bersih juga perlu diselesaikan. Ini perlu diutamakan dan review mandatory dilaksanakan setiap 5 tahun seperti dikehendaki di bawah artikel 112 di perlembagaan. Hak milik minyak dan gas dan yang keluar dari perut bumi Sabah Sarawak perlu penyelesaian berpandukan perlembagaan dan undang-undang berkaitan. Sehubungan dengan itu, hak milik tanah dan perairan serta persempadanan Sabah Sarawak sehingga pelantar benua atau continental shelf termasuk mineral di bawahnya, sesuatu yang dimiliki oleh Sabah dan Sarawak sejak 1954 dan diiktiraf di bawah artikel 1-3 dan sinarai negeri di bawah jadual 9 perlembagaan. Ini juga perlu diselesaikan berpandukan dengan perlembagaan dan undang-undang yang berkaitan. Isu Petroleum Development Act 1974 atau PDA 74 dan Petronas juga perlu dibincang dan diselesaikan. Kerajaan persekutuan harus juga mengiktiraf dan menghormati hak bidang kuasa dan peranan Sabah Sarawak dalam isu petroleum dan gas, dan saya kagum dengan pengumuman awal tadi oleh Perdana Menteri di mana ini telah dapat dihormati. Ada juga isu 35% kursi atau perwakilan dalam parlimen yang masih lagi belum diselesaikan. Ini menjadi tonggak Sabah dan Sarawak bersetuju membentuk Malaysia supaya hak-hak dan keistimewaan Sabah Sarawak tidak akan terhakis. Puan Speaker, pembangunan yang sama taraf atau ATPAH with Melaya seperti yang dijanji oleh pemimpin-pemimpin untuk menarik sokongan Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia dengan Melaya dan Singapura. Ini telah gagal dilaksanakan yang terbukti dengan Sabah Sarawak antara negeri-negeri yang termundur dan termiskin di Malaysia. Jalan raya di Sabah masih berlubang-lubang sehingga digelar jalan seperti di bulan dan mengakibatkan
kemalangan maut kepada penunggang motosikal langgar lubang atau potholes baru-baru ini pada 3 hari bulan Februari di jalan lintas Kota Kinabalu, dan kerajaan negeri telah dipersalahkan, sedangkan tanggungjawab jalan raya dan bekalan rating adalah tanggungjawab kerajaan pusat. Saya ingin menyentuh sedikit tentang isu peruntukan pembangunan yang kadang-kala mengelirukan. Contohnya bagi tahun 2024, saya difahamkan daripada peruntukan 6,6 bilion untuk pembangunan Sabah, 3,371 bilion adalah untuk pembangunan sambungan yang dibawa ke hadapan 2024 daripada peruntukan 6,5 bilion untuk tahun 2023. Ini bermaksud untuk 2023 peruntukan Sabah hanyalah 3,129 bilion. Dan untuk 2024 peruntukan hanyalah 3,229 bilion dan bukan 6,6 bilion. Dan bukan pula 13,1 bilion, yaitu 6,5 bilion campur 6,6 bilion. Itu pun sekiranya sambungan ini adalah sambungan daripada 2023, bukan sambungan daripada 2022. Kami berpandangan bahawa kekurangan perbelanjaan 6,742 bilion ini harus dibayar kepada kerajaan Sabah jika kerajaan Madani ikhlas dengan pengumuman 6,5 bilion sebagai peruntukan pembangunan 2023 dan 6,6 bilion adalah peruntukan pembangunan untuk 2024. Untuk mencapai keseimbangan dalam segi pembangunan dan pembangunan yang adil, pembangunan sepatutnya berasaskan pada nisbah 50% pada Semenanjung, 25% kepada Sarawak dan 25% kepada Sabah. Agenda rakyat dan kemakmuran negara yang ditita oleh Yang di-Pertuan Agong adalah amat tepat dari pandangan rakyat Sabah. Ini adalah visi Bapa-Bapa Kemerdekaan Malaysia semasa pembentukan Malaysia untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak pada waktu itu. Mereka dibawa ke Kuala Lumpur untuk melihat keindahan dan kemudahan di Kuala Lumpur, termasuklah flush toilet pada waktu itu, dan kadar bangunan tinggi, jalan raya yang cantik, bekalan air dan listrik. Dan selepas lawatan itu, ini menjadi aspirasi pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak. Bila mana mereka pulang ke tanah air, mereka itu pemimpin-pemimpin tersebut telah dengan ikhlas berkempen untuk rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju membentuk Malaysia, walaupun banyak bentahan dan ada pula yang berniat merdeka sendiri dahulu. Malangnya, setelah 62 tahun sekarang, sedihnya sekali, Sabah, Sarawak masih jauh ketinggalan berbanding dengan Melaya, sehingga ada yang berpendapat bahawa Sabah dan Sarawak akan lebih maju dan makmur tanpa Malaysia seperti Brunei dan Singapura. Puan Yang di-Pertua, Sabah telah melalui masa yang pahit dan manis semasa kerajaan-kerajaan yang lalu. Projek IC telah memusnahkan demografi Sabah selama-lamanya dan merosakkan kesejahteraan rakyat pribumi Sabah. Perlembagaan Sabah diketepikan demi agenda Kuala Lumpur untuk menguasai politik Sabah dengan penggiliran ketua menteri setiap 2 tahun, sehingga ada 7 ketua menteri dalam 10 tahun. Boleh break Malaysia Guinness of Record kali ini. Baliknya, bila mana giliran UMNO BN sampai, penggiliran ketua menteri terus dihentikan dan Sabah terus dikuasai langsung oleh Kuala Lumpur dan Sabah menjadi fixed deposit mereka. Janji-janji MA63 diketepikan. Hak kewangan Sabah hasil bersih tidak dipedulikan. Janji
pembangunan setaraf diabaikan dan sumber asli kaya minyak dan gas pula dikaut dan dibawa untuk membangunkan Malaya. Begitulah agenda Malaya menjadi kenyataan terhadap Sabah dan yang kini menakutkan rakyat Sabah sehingga sekarang. Puan yang dipertua sejak tahun 2008, ada juga perubahan sedikit demi sedikit dan kelihatanlah dengan izin the light at the end of the tunnel. Semasa menjawab Perdana Menteri kedua kali pada 2028, Tun Mahathir telah menubuh jawatan kuasa Kabinet Khas MA63 untuk membincangkan pelaksanaan dan isu-isu berkaitan MA63. Ini adalah pertama kalinya diadakan dalam sejarah. Seterusnya, Sabah Sarawak telah mendapat cukai jualan negeri atas minyak dan gas semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Pagoh, yang juga menaikkan bayaran interim hasil bersih 40% daripada 26.7 juta sejak tahun 74 ke 126.6 juta pada tahun 2021. Baru-baru ini bayaran interim hasil bersih 40% telah dinaikkan kepada 600 juta untuk tahun ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Tambun. Perkembangan ini telah memberi sinar harapan pada Sabah dan Sarawak. Apapun, kita harus belajar daripada sejarah masa lalu dan biarlah yang masalah-masalah yang lalu itu dimasuk dalam lipatan sejarah dan kita maju ke hadapan untuk menyelesaikan yang perlu diselesaikan. Oleh sebab itu, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu membawa perubahan yang baru, yaitu perubahan sikap dan layanan Kuala Lumpur terhadap Sabah dan Sarawak. Kerajaan Sabah Sarawak harus dihormati tanpa mengira siapa pemerintah. Pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak juga harus dihormati sebagai pemimpin wilayah mereka masing-masing. Biarlah parti-parti tempatan mengurus tadbir wilayah masing-masing demi agenda rakyat dan kemakmuran negara seperti yang dinasihati oleh Yang di-Pertua Agong. Pembangunan Sabah harus diutamakan. Kerajaan yang ada sekarang harus berubah juga. Buanglah sikap dan perangai kolonisme dan memandang rendah kepada Sabah dan Sarawak dan pemimpinnya. Sabah dan Sarawak kini sudah dewasa dan ingin berdikari. Sabah Sarawak tidak ingin dikongkong lagi. Maka itu Malaysia harus berfungsi sebagai sebuah konfederasi di antara tiga wilayah Malaya, Sabah, Sarawak seperti matlamat asal penubuhan Malaysia. Kerajaan Madani diterajui oleh Tambun selaku Perdana Menteri juga adalah Presiden Parti Keadilan Rakyat. Maka itu please do justice for Sabah seperti yang terkandung di dalam buku Justice for Sabah. Berasaskan persepakat dan setia kawan di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, wilayah Borneo, kerajaan Madani mungkin boleh mempertimbangkan perbincangan secara sepakat yang baru untuk genuine consultation demi mengusahakan satu perlembagaan baru berdasarkan wilayah Sabah Sarawak untuk melonjakkan persekutuan Malaysia ke era baru yang berkekalan demi rakyat jelata dan kemakmuran. Sebelum mengakhiri, saya ada satu pantun. Ke negeri di bawah bayu mencari emas, ke bumi kenyalang mendapat minyak dan gas. Majukan Sabah Sarawak agar makmur bersama. Malaysia maju, negara pun makmur. Keningau menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.